Okey, Jing, cepat sikit Jing. Kita tunggu seminit lagi. Dah lebih ni. Okay, I will end this session. The third SPT. Okay, ni kita bagi kepada Mat lah. Nombor, sekejap. Set on. Okay, dah terkeluar apa. Tak sebab kita ada lagi pembentangan. Jadi tak nak ambil masa yang panjang lah untuk kuis ni. Okay. Jadi nombor 5 ni kita bagi pada Mat lah. Sebab dia jawab semua dah siap awal kan. Yang G ni belum siap lagi 4 soalan. Okay, tapi tak apa. Mat, Jun, PT, Mar dan S. Bagi nombor penuh dekat chat. Bagi nombor penuh dekat chat. Okay, itu untuk apa? Untuk quiz. Okay. Apa yang penting nak quiz ni, 50%. Hanya 50% saja yang jawab dengan betul. Betul-betul atas pagar, setengah. Setengah jawab betul, setengah jawab tak betul. Soalan yang paling banyak lagi orang tak betul adalah Q3, Q9 dan Q10. Q10 patut sampai dia rendah iaitu 26% sahaja. Okay, mari kita review sekejap. Okay, yang mana bukan peringkat kehidupan manusia? Okay, alam bazrah, alam di sebelah mata bukan itu bukan ya. Alam ghaib maknanya sebelum kita perjanjian kita dengan Tuhan sebelum kita masuk ke dalam alam rahim, kemudian pergi kepada alam akhirat. Alam barzah, bukan bazrah. Okay, itu ramai betul, tak apa. Yang manakah bukan elemen utama dalam diri manusia? Elemen. Mana ada jawab nafsu, ada jawab akal. Yang bukan elemen je lah, dia fizikal. Fizikal manusia. Cendera, apa yang dikeluarkan kepada manusia. Bukan elemen utama lah. Elemen utama manusia, roh, nafsu dan akal. Itu asal kejadian manusia menurut Plato adalah dikritik oleh Sigmund Freud. Bukan pasal alam indera, bukan pasal alam idea. Itu topik yang lain. Kemudian masuk epistemologi, ni ramai betul lah. Okay. Teori ilmu. Epistemologi. Yang mana bukan masuk sains. Okay. Yang mana bukan masuk sains. Ramai jawab hanya ambil sains. Ini betul lah. Okay. Yang ni yang bukan masuk sains. Okay. Yang sains adalah cabang ilmu kenyataan yang bersih realistik. Kemudian dia menggunakan metod saintifik dan dia daripada sudut umumnya adalah masuk ilmu pengetahuan. Yang mana bukan masuk agama. Okay. Agama bukan dikesan oleh fenomena yang bermusim, dia berterusan. Okay. Agama ada kepercayaan, ada hubungan Tuhan manusia, ada komuniti. Dan ibadat dia bukan bermusim. Itu ramai betul tak apa. Ni Thanos. Okay. Yang ni bukan ahli falsafah, ni filem. Okay. Ni anak Ximenes. Okay. Anak Ximenes Thales. Ni adalah falsafah Yunani tentang pengetahuan reflektif. Yang mana bukan tokoh ilmuwan Romawi. Ni Damian lah. Yang ni semua adalah Thanos, Epicurus dan Stoa ni adalah ilmuwan zaman Romawi. Ni banyak tanya tentang susuk tubuh lah, tokoh-tokoh je. Pada bab yang ke-6 ni. Galileo Galilei. Dia meninggal pada zaman pertengahan. Ramai jawab Edison tapi jawapannya adalah zaman pertengahan. Okey, kemudian bukan tokoh zaman moden. Descartes, John Locke dan Francis Bacon adalah tokoh zaman moden. Okey. Yang hak ni bukan Hage. Okay, Hage ni anak ambil daripada pemain Juventus yang baru tu kan. Hage. Pemain Denmark tak silap.
ataupun Sweden. Okay, orang ambil situlah. Ini jawapan salah lah. Bukan ini pemain bola bukannya. Bukannya tokoh zaman moden. Ini tokoh zaman muda lah. René Descartes, Doloke dan Francis Bacon. Okay, jadi bab 6 ni banyak tentang tokoh-tokoh lah tentang zaman, tokoh setiap zaman. Okay, jadi ini kelas apa kelas ni dah berjaya menjawab 50% lah, 50% jawapan overall betul. Okay, 50% lagi salah. Okay, dan soalan Q10 yang paling banyak, yang paling Q3 yang paling rendah, yang 22%. Okay, itu untuk review soalan yang soalan bab yang ke-6. Kita ni kepada Tok Faiz, termasuk Mat tadi. Okay. Jadi untuk quizzes ni kita ada lagi 2 bab, iaitu UHIS bab yang ke-7. Mana pula bab? Ni UHIS bab ke-7 dan UHIS bab yang ke-8. Okay, ni dia punya quiz-quiz yang ada. Okay, baik. Kemudian kita teruskan kepada pembentangan kumpulan. Okay. Nanti tak apalah, kita quiz tu kita sambil-sambil kita revise untuk ingat balik pelajaran yang lepas. Dan sekarang untuk bab 7, kita nak tahu, kita nak suruh present tentang ideologi pada zaman kini dan ataupun yang pernah ada lah dalam dunia ni. Jadi kita mulakan dengan kumpulan 1. Sini pun satu. Sosialisme. Okay, boleh? Kumpulan sosialisme tentang Ang Sheshe. Okay, boleh tak Ang untuk bentang? Okay, saya akan stop sharing dan kawan kamu akan sharing. Ada kumpulan sosialisme? Ada? Okay, kalau tak ada, kita pergi kepada ni, grup Chan. Hedonisme. Oh, Ang ada. Okay. Okay, Ang boleh present? Boleh? Okay, kalau tak boleh, kita teruskan kepada hedonism lah. Mana kumpulan yang ready dulu lah kita present. Okay, mungkin Chan boleh hedonisme. Ataupun kumpulan lain yang nak present. Okay, Ang akan present. Share Ang. Okay. Okay, boleh? Li Jingxin, Li Qin, Chai Chuan, Ang Sheshe, Eng Lina. Okay. Okay, Doktor. Okay, boleh pula. Okay, selamat sejahtera Doktor. Kita dari Group 1 dan hari ini kita ingin membentangkan tentang pembentangan kita sosialisme. Okay, kita start dengan definisi sosialisme. Sosialisme merupakan sebuah organisasi sosial dan ekonomi di mana sumber kekayaan negara
dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Ideologi ini bertujuan untuk membentuk negara yang makmur dengan usaha bersama-sama dan membatasi milik perseorangan. Fahaman sosialisme mementingkan sama rata dan memerangi kewujudan monopoli sama ada dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. Fahaman ini menentang adanya kepemilikan peribadi. Ideologi ini beranggap masyarakat dan negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Okey, teruskan. Antara ciri-ciri sosialisme adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara adil dan sama rata, tanpa mengira darjat dan status sosial. Selain itu, hak milik pribadi atas penguasaan dan pembahagian hasil produksi adalah terhad. Sosialisme berciri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara demokrasi dan damai. Seterusnya, sosialisme mementingkan pemerataan sosial, penghapusan kemiskinan, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan tahap hidup buruh. Kekuasaan dan kepentingan negara diutamakan, serta setiap hasil produksi dimiliki oleh negara kerana keuntungan yang diperoleh akan digunakan sepenuhnya atas kepentingan rakyat. Seterusnya adalah sejarah kemunculan. Kebanyakan parti sosialis telah ditubuhkan semasa kurun ke-19 dan awal ke-20. Ada 3 orang yang penting. Yang pertama adalah Robert Owen. Pembentatan Robert Owen, beliau berasal dari Wales. Dia merupakan seorang sosialis yang pertama. Beliau dianggap sebagai penganas gerakan koperasi di Britain. Yang kedua adalah Henry. Beliau mengajukan idea satu masyarakat baru di mana tiada pemerasaan dan perintasan. Setiap orang memerlukan kerja. Tidak ada orang boleh menggunakan sesuatu tanpa kerja. Yang ketiga adalah Charles. Beliau berpandangan bahawa rahsia untuk kehidupan masyarakat adalah keprihatinan dan kerjasamaan. Dia juga memastikan bahawa kebebasan wanita adalah kayu pengukuran kepada pembebasan umat manusia. Teruskan. Seterusnya ialah masalah sosialisme. Terdapat 4 masalah sosialisme. Yang pertama ialah hak milik perseorang tidak diakui. Kedua ialah potensi, inisiatif dan daya kreatif tidak berkembang. Ketiga ialah kegiatan ekonomi didominasi oleh negara. Keempat ialah pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan sosialisme memberi kerajaan terlalu banyak kuasa. Fahaman sosialisme membenarkan kerajaan mengawas semua benda dalam negara, termasuklah tempat tinggal setiap individu, gaji dan jenis penjagaan kesihatan yang seseorang boleh diberikan kepada setiap individu. Jadi, individu tidak mempunyai kebebasan sehingga merampas hak-hak mereka kerana fahaman ini tidak betul dan mengendali milik umum. Ini akan menggahakkan pilihan seseorang, tidak kira dari segi perkhidmatan ataupun komoditi yang boleh didapati oleh rakyat. Dan ketidakseimbang
ekonomi akan menyebabkan kemiskinan, kepincangan sosial, dan pentadbiran kerajaan yang remput. Kesimpulan, sosialisme membentuk dalam sesuatu masyarakat yang mempunyai sumber kekayaan secara sama rata dan memerangi kewujudan monopoli. Dari aspek sejarah sosialisme, ideologi ini dibentuk semasa kurun ke-19 dan awal ke-20. Terdapat beberapa tokoh dalam ideologi ini, termasuklah Henry de Saint-Simon, Robert Owen, dan Charles Fourier. Ciri sosialisme ialah mewujudkan kekayaan sumber secara sama rata dan adil, pemerataan sosial, penghapusan kemiskinan, dan menjalankan politik secara demokratik untuk mencapai kesejahteraan. Walau bagaimanapun, adalah juga masalah sosialisme. Masalah sosialisme ialah hak milik perseorangan tidak diakui dan juga kegiatan ekonomi didominasi oleh negara. Itu saja. Terima kasih kepada kumpulan pertama tentang topik sosialisme. Jadi soalannya, adakah kamu setuju dengan ideologi sosialisme? Jawapan? Ada jawapan tak? Kumpulan yang pertama, sosialisme. Adakah kamu setuju dengan ideologi sosialisme? Kalau setuju, kenapa? Kalau tak setuju, kenapa? Setuju, sebab sosialisme dapat mengelakkan ketidaksamaan antara sesebuah masyarakat atau antara rakyat. Tapi masyarakat dia tak boleh berkembang, dia tak boleh bebas lah. Kan? Dia ada sekatan daripada dia macam dia tak ada bebas macam kapitalisme lah. Dia akan tersekat dalam kawalan sosialisme tu lah. Okay, tapi yang paling tepat lah. Maksudnya sistem tu mesti dia antara dua. Antara sosialisme dengan kapitalisme. Dia mesti antara yang tu paling sesuai lah. Dia ada kawalan daripada kerajaan. Satu lagi dia ada kebebasan untuk mencipta keuntungan. Baik, teruskan dengan kumpulan hedonisme. Hedonisme. Boleh terus present dan boleh terus present dan share lah. Okey, teruskan. Halo. Okey, jelas. Teruskan. Tak dengar ni. Dah present belum? Dah cakap belum? Okey, sekejap lah. Okay, selamat sejahtera doktor. Selamat Ini sejahtera. adalah
Grup 3, tajuk kita adalah hedonisme. Nama ahli kumpulan kita adalah Chong Kim Xuan, Adrian Ng Wei Ming, Neo Jun Long, dan Chan Jian Yi. Dan saya adalah Neo. Okay, next. Latar belakang dalam hedonisme ini adalah perkataan hedonisme berasal dari bahasa Yunani kuno untuk kesenangan. Hedonisme, psikologi atau motivasi mendakwa bahawa hanya kesenangan atau kesakitan yang memotivasi kita. Jeremy Bentham menegaskan hedonisme, psikologi dan etika dengan 2 ayat pertama dalam bukunya An Introduction to the Principle of Morals and Legislation. Dan nature has placed mankind under the governance to two sovereign master pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we should do. Dan seterusnya adalah antara mereka yang menghasilkan penulisan mengenai konsep ini termasuklah Democritus, Plato, Aristotle, Socrates, dan lain-lain. Next. Definisi pada hedonisme adalah berasal dari perkataan Greek, yaitu keseronokan ataupun kemeriahan. Dan budaya hedonisme merupakan satu pahaman falsafah, merupakan matlamat utama dalam kehidupan. Menurut Kamus Dewan edisi 3, ia bermaksud pegangan ataupun pandangan hidup yang mementingkan keseronokan sahaja. Dan teori motivasi yang muncul adalah pada abad ke-18. Dan seterusnya adalah tingkah laku manusia disebabkan oleh keinginan orang untuk kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Okey. Seterusnya adalah teori hedonisme dari berbagai tokoh falsafah. Dari teori Aristotle, dia menyatakan bahawa kerana kita mempunyai kebahagiaan dan kesakitan dalam hidup kita, kita melakukan tindakan yang sesuai. Kita mengerjakan perkara yang memberi kita kebahagiaan dan mengelakkan perkara yang menyebabkan kita sakit. Pandangan ini disebutkan hedonisme dan ini adalah asas konsep Freud atau Ita. Menurut konsep yang diperkukuhkan, hedonisme sebahagian besarnya tersirat. Dari teori Epicurus percaya bahawa kebahagiaan adalah tujuan hidup dan kebaikan yang paling tinggi. Dia menekankan bahawa apabila kita mempertimbangkan sama ada tindakan itu menarik, kita juga harus mempertimbangkan kesan sampingannya. Semasa mengejar kebahagiaan, kita juga harus mempertimbangkan apakah yang mungkin memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, lebih tahan lama dan lebih kuat. Faktor yang mengamalkan hedonisme, terdapat 2 versi yang dibincangkan pada masa ini. Yang pertama adalah sebilang manusia tiba-tiba memahami bahawa manusia sebenarnya adalah mementingkan diri sendiri dan mereka bermula memperhatikan kebahagiaan mereka sendiri dahulu. Tetapi ini berbeza dengan teori Epicurus. Yang kedua adalah manusia yang mengajar kebahagiaan tanpa menimbulkan masalah atau keputusan buruk bagi orang lain. Okey, seterusnya adalah kesan negatif mengamalkan budaya hedonisme. Kesan negatif yang pertama adalah meningkatkan pengangguran. Hal ini kerana mereka yang mengamalkan budaya hedonisme, terutamanya mahasiswa masa kini yang suka memilih kerja. Oleh itu, sikap suka memilih kerja akan menjadi punca pengangguran di negara kita. Yang kedua adalah meningkatkan gejala jenayah sosial. Para remaja terlibat dalam budaya ini akan meningkatkan kadar jenayah. Hal ini kerana kebanyakan mereka melakukan jenayah untuk keseronokan. Yang ketiga adalah kestabilan politik negara terjejas. Sebagai contoh, pihak kerajaan atau pihak berkuasa yang mengamalkan budaya hedonisme ini mungkin akan melakukan atau menerima rasuah untuk kenikmatan diri pada masa depan. Seterusnya adalah ekonomi negara terjejas. Jika ramai orang mengamalkan budaya hedonisme ini akan meningkatkan
gejala jenayah sosial, maka akan menjejaskan ekonomi negara. Hal ini kerana pelabur dari negara asing tidak lagi yakin untuk membuat pelaburan di negara kita. Yang kesan negatif yang kelima adalah menggagalkan usaha remaja menjadi golongan yang manusia dan yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Yang akhirnya akan menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Kesimpulannya, hedonisme menggariskan kesenangan sebagai asas utama kehidupan. Konsep kebaikan dan kebahagiaan yang dibawa oleh hedonisme hanya berasaskan kepada kesenangan duniawi serta penumpuannya kepada kebendaan semata-mata. Pahaman yang mula-mula diperkenalkan di Yunani ini seterusnya telah berkembang ke Eropa dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia mengikut falsafah sekular barat. Pahaman ini telah berubah menjadi satu budaya dan cara hidup masyarakat di era ini. Konsep keseronokan, kenikmatan, dan kelezatan berjaya mempengaruhi masyarakat dalam berbagai kejadian perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hasil daripada buah fikiran pada hedonis telah diimplementasi sepenuhnya oleh golongan masyarakat pada hari ini, terutama golongan remaja. Kehidupan mereka yang bersifat individualistik dan materialistik ini dipenuhi dengan berpoya-poya, menghabiskan masa di tempat hiburan, minum arak, berzina, dan sebagainya dengan hasrat untuk mencapai satu matlamat, yaitu mengecap keseronokan, kebahagiaan, dan kenikmatan duniawi. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada kumpulan hedonisme. Okay, jadi saya tengok rumusan tu, saya dah tahu lah kamu tak setuju kan, dengan ideologi hedonisme tersebut. Okay, terima kasih kepada kumpulan hedonisme. Terusnya kumpulan apa ni? Kumpulan 3. Kumpulan 3. Okay, kumpulan 3 boleh mula? Okay, hai, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 3, kami akan membentangkan tajuk kapitalisme. Grup kumpulan saya adalah Heng Jingjing, saya Amira Masri, Wan Ahmad Syamil Wan Sagar dan juga Muhammad Amir bin Amit Shah. Next. Okay, kapitalisme. Kapitalisme adalah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap orang untuk mengawal kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perindustrian dan alat pengeluaran untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, kapitalisme ini membawa maksud satu bentuk sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi itu dijalankan oleh satu sektor swasta dan bukannya di bawah pemerintah ataupun kerajaan. Dekat sini kerajaan atau pemerintah hanyalah sebagai penyelia sahaja. Pengenalan kapitalisme ini ada banyak versi maknanya dan menurut Adam Smith,
Kapitalisme adalah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat jika ia tidak mengganggu sebarang mekanisme di pasaran. Manakala Karl Marx juga menyatakan bahawa kapitalisme itu adalah satu bentuk sistem di mana harga komoditi dan dasar pasaran itu ditentukan oleh pemilik modal untuk mencapai satu bentuk maksimum keuntungan yang maksimum. Dan kapitalisme menurut J.M. Romin menyatakan bahawa kapitalisme adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk melakukan aktiviti pengeluaran dengan tujuan menjana keuntungan. Manakala Max Weber menyatakan bahawa kapitalisme adalah satu bentuk sistem ekonomi yang berlaku di pasar yang mendorong untuk menghasilkan satu bentuk keuntungan yang menukar aktiviti di pasar tersebut. Dan akhir sekali menurut I.R. Soekarno menyatakan bahawa kapitalisme itu adalah satu bentuk sistem sosial dalam masyarakat yang timbul kerana cara pengeluaran itu memisahkan antara pekerja dan juga alat produksi. Next. Sejarah kapitalisme adalah bermula daripada tahun 1957 hingga 1990, di mana pada tahun 1957 hingga 1969 bermulanya ekonomi bebas, dan pada tahun 1971 hingga 1990 berubahnya kepada kapitalisme ini kepada dasar ekonomi baru. Kemerosotan ekonomi dunia pada pertengahan dekad 1980-an mendesak kerajaan untuk melaksanakan satu dasar yang lebih liberal untuk menarik pelabur asing. Pada tahun 1986, deregulasi ekonomi bermula dengan menyokong sektor swasta, melonggarkan dasar DEB iaitu dasar ekonomi baru, dan menggalakkan perswastaan sektor awam. Pada zaman kegemilangan Islam, sistem mata wang bernilai tinggi iaitu dinar telah diperkenalkan sebagai satu medium perniagaan. Antara inovasi ini termasuklah syarikat dagang, perniagaan yang besar, kontrak, pertukaran bil, perdagangan antarabangsa jarak jauh, perkongsian iaitu mufawadah seperti mudharabah, dan bentuk awal hutang kredit, keuntungan, kerugian, modal dan sebagainya. Di Eropah, kapitalisme bermula pada zaman feudal iaitu pada abad ke-13. Berkata Adam Smith, manusia itu sentiasa cenderung untuk mengangkut dan menukar barang kepada barang yang lain. Pada kurun ke-15 dan 16, menguatkan lagi dorongan kepada perniagaan dan perdagangan, terutamanya berikutan kebanjiran logam berharga yang masuk ke Eropah selepas penerokaan dan penawaran dunia baru. Tokoh bagi kapitalisme pada awalnya mereka menyatakan bahawa Karl Marx adalah tokoh yang memulakan kapitalisme, tapi sebenarnya tokoh yang sebenar-benarnya adalah Adam Smith. Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalisme klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang dianggapnya kurang menyokong ekonomi rakyat pada masa itu. Dia berpendapat bahawa pergerakan pengeluaran mesti bergerak mengikut konsep MCM atau modal komoditi wang yang akan menjadi kitaran tanpa henti kerana wang berubah menjadi modal lagi dan dapat berputar lagi ketika dilaburkan. Adam Smith juga menyatakan bahawa pasaran mesti mempunyai laissez-faire ataupun kebebasan dari campur tangan pemerintah sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai penjaga dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan seterusnya saya beri kepada sahabat saya Amir untuk memberitakan tentang ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan serta perbezaan. Silakan Amir. Kena buka mic, Amir. Alright, minta maaf Doktor. Alright, saya ulang balik. Hai, saya Muhammad bin Ahmad Shah dan saya akan mulakan perbincangan hari ini dengan ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, pengiktirafan hak individu. Yang kedua, pemilikan alat pengeluaran oleh individu. Individu bebas memilih pekerjaan atau perniagaan mereka sendiri. Ekonomi ditadbir oleh mekanisme pasaran. Yang kelima, kerajaan mempunyai peranan yang sangat kecil dalam kegiatan ekonomi.
Yang keenam, motif yang mendorong ekonomi adalah menjana keuntungan. Seterusnya, manusia dilihat sebagai homo ekonomi, iaitu individu yang selalu mengejar keuntungan mereka sendiri. Akhir sekali, gagasan individualisme didasarkan pada materialisme oleh hedonisme diwaris dari Yunani kuno. So kita dapat lihat di sini, ciri-ciri ni kebanyakan ni untuk individu sahaja dan bukan kerajaan. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan pula, untuk kelebihan kapitalisme adalah dapat memanfaatkan sumber daya lebih efektif. Masyarakat bebas melakukan dan memperkembangkan hal berkaitan diri sendiri, mampu minimalis semua tenaga dan waktu, memesatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan lebih menghargai mereka yang dalam bidang bisnes. Itu dari segi kelebihan untuk kapitalisme. Kekurangannya pula, munculnya persaingan monopolistik dan persaingan tidak sempurna, sering mempunyai konflik di mana tanggapan bahawa pengusaha yang besar sahaja yang mampu menguasai pasaran. Seterusnya, pengusaha cenderung bersikap materialistik kerana semuanya berlandaskan duit semata-mata. Seterusnya, perusahaan kecil cenderung diambil oleh perusahaan besar yang mengejar keuntungan semata-mata. Akan berlakunya pengeksploitasian terhadap sumber daya lebih sebuah keuntungan yang besar. Tidak semua orang dapat menikmati kekayaan dan kekuasaan kerana wang cenderung berada pada segelintir orang sahaja. Next please. Next please. Okey, akhir sekali perbezaan antara kapitalis, sosialis dan juga liberalisme. Yang pertama, kapitalis sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh terhadap individu atau sektor swasta untuk berperanan aktif dalam kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Sosialis pula berpendapat sistem ekonomi dan sosial yang merupakan sebuah bentuk pemilikan sosial. Liberalisme pula ialah sebuah ideologi, pandangan atau politik berdasarkan pemahaman bahawa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mempunyai cita-cita agar masyarakatnya mampu berfikir secara bebas. Jadi di sini kita dapat lihat kapitalis, sosialis dan juga liberalisme mempunyai tiga pendapat yang sangat jauh beza. Seperti kapitalis, dia lebih kepada individu itu sendiri yang tidak melibatkan orang lain. Sosialis, dia lebih kepada semua golongan masyarakat perlu terlibat, dan liberalisme lebih kepada kebebasan hak semata-mata. Next, tak ada next. Alright, itu sahaja daripada kami, kumpulan 3. Sebagai penutup bicara, saya harap perbincangan kami so far dapat difahamkan oleh semua rakan-rakan, dan itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, jadi kamu setuju tak dengan kapitalisme? Tak setuju sebab bagi saya kapitalisme ni sistem kapitalis dia pijar orang-orang yang baru nak mula bisnes. Dia banyak memberi untung kepada pemodal, orang yang orang yang memang otak untung lah, memang otak untung semata-mata. Jadinya bagi orang-orang yang kat bawah-bawah ni dia macam seolah-olah menindas lah bagi orang yang kat bawah ni. Okey. Pendapat saya, basically semua golongan masyarakat ada dia punya peluang untuk buat bisnes. Memang betul kalau dari segi kapitalis ni orang atas akan menindas orang bawah, tapi tidak mustahil untuk orang bawah tu naik seperti orang atas, sebab semua orang mulakan bisnes daripada bawah, tak ada orang mula bisnes terus ke atas. Itu pendapat saya untuk jana ekonomi diri sendiri. Okey, jadi apa sistem yang terbaik untuk ekonomi? Sistem terbaik. Amira? Dia kapitalis pun kena ada, sosialis pun kena ada. Dia kena ambil pertengahan lah. Kena ambil tengah-tengah. Dia tak boleh kapitalis semata-mata. Wujudkan satu sistem ideologi yang baru mungkin. Dia tidak melibatkan swasta semata-mata. At the same time, kena juga ada swasta untuk naikkan ekonomi negara. So dua-dua main peranan yang besar dalam menaikkan ekonomi negara lah. Ataupun menaikkan satu ekonomi lah. Tak boleh nak satu bahagian pihak dia naikkan. Memang takkan naik lah. Ataupun lambat nak naik. Okey, terima kasih atas pembentangan dan ulasan oleh kumpulan kapitalisme. Okey, seterusnya kumpulan 4. Okey. Saya share screen sekarang. Okey, baik.
Nampak tak? Alright. Okey, jelas. Teruskan. Nama saya Oh Kong Wing dari kumpulan 4. Dari kumpulan 4 juga ada sahabat saya seperti Cik Bai Chong, Li Jia Chen dan Tan Jing Yang. Tapi saya akan selaku volunteer lah untuk present. Tajuk individualistik. Okey, definisi ideologi ini ialah individualistik. Seperti kita tahu ialah sikap manusia yang hanya mementingkan hak pribadi dan tidak mengambil perhatian kepada orang lain. Individualistik ini juga didefinisikan sebagai bebas dan tidak bergantung, iaitu independen. Tasdiran diri yang bebas ini merujuk kepada penilaian diri sebagai entiti yang terbatas dan terasing daripada individu yang lain. Sifat individualistik ini juga menyebabkan seseorang itu mempunyai perasaan ingin menjadi lebih superior daripada orang lain. So, senang kata individualistik ini hanya mementingkan hak diri sajalah. So, kita pergi latar belakang. Ideologi ini terpengaruh dengan budaya barat yang hanya mementingkan hak sendiri dan kerja mereka saja. Ideologi ini muncul di tengah-tengah pengabadatan reformasi barat, iaitu lebih kurang pada abad 17 dan 18. Teori ini muncul sebagai anti-Kamis dari penguasa monarki absolut. Mereka juga mengembangkan pemikiran rasionalisme dan humanisme sebagai buah dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Terdapat beberapa teori yang berkaitan seperti egoisme, materialistik dan liberalisme, iaitu dia lebih kurang dengan teori individualistik. Kita juga ada teori yang bertentangan dengan individualistik, iaitu kolektivitis. Teori ini menekankan kepada aspek diri yang kolektif dan terbuka, iaitu dia saling berhubung dengan orang lain. Dia tak sama dengan individualistik yang hanya mementingkan hak diri. Dan ideologi yang bertentangan ini juga sebagai individu yang saling bergantung kepada orang lain pula merujuk entiti yang tidak terpantas. Fokusnya adalah kepada status kebergantungan kepada orang lain. Okey, dia menjalankan tanggungjawab dan kewajipan sosial. Seperti yang kita tahu, individualistik ini hanya mementingkan hak diri, maka beberapa impak kepada masyarakat dan negara seperti kepercayaan antara individu dalam kalangan masyarakat akan terjejas disebabkan oleh sifat ini kurang dipercayai untuk memikul tugasan yang penting. Seterusnya, ideologi ini juga mementingkan diri sendiri dahulu berbanding dengan kepentingan dan kebaikan bersama. Seseorang individu yang mengamalkan ideologi ini mungkin membahayakan rezeki yang patutnya dinikmati oleh orang lain. Selain itu, mereka yang mengamalkan ideologi ini juga mungkin bersikap tidak memberi bekerjasama, dia ada perasaan bersimpati dan saling memahami, tidak berminat terhadap peristiwa akan berlaku di sekelilingnya. Akhirnya,
pada diri seseorang yang mengamalkan ideologi ini, mereka akan menikmati kehidupannya tanpa mengambil kira pandangan orang lain. So, secara kesimpulannya, kita tahu ideologi individualistik ini sebenarnya mendatangkan manfaat kepada diri seorangnya. Tetapi manakala kepada yang orang sekelilingnya ataupun orang lain, ideologi ini tidak memanfaatkan. Namun begitu, ideologi individualistik kurang disokong pada masa sasaran dan kepentingan bersama dalam suatu kelompok orang ditentukan, sebab dia hanya jaga hak dia kan. Lepas tu, ideologi ini disokong pada masa mengejar pencapaian sendirinya, manakala dia ditentang masa untuk mencapai pencapaian sesama seperti pencapaian masyarakat dan negara. Sebagai contoh, dalam usaha membangunkan kemajuan dan ekonomi negara, sifat individualistik patutnya dielakkan. Itu sahaja daripada saya, Kong Wing. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan keempat tentang individualistik. Okey, saya nak komen sikit. Kalau kita merujuk pada tik-tik kan, macam sistematik, apa lagi, spesifik, macam tik-tik tu dia merujuk kepada sifat sesuatu. Macam sistematik kita tengah benda-benda tersusun, ada kaedah tertentu kan, yang sistematik. Tapi kita individualistik dia merujuk pada sifat lah. Kalau nak merujuk pada satu bentuk ideologi, dia patut pakai individualism. Dia kena tukar lah. Kena tukar, lepas tu distruct balik dia punya definisi tu. Individualism dengan collectivism tadi. Baru dah nampak dah dia punya maksud dan semua perincian tu dah nampak dah. Okay, dari pandangan kamu memang tak sokong lah individualism ni. Sebab untuk mencapai kepentingan sesama, maksudnya masyarakat negara, kita patut bekerjasama dengan orang lain dan bukan saja mementingkan hak diri, sebab kita hidup perkumpulan dan kemajuan kita bukan hanya untuk hak diri saja, tetapi untuk kepentingan sesama lah dengan perkumpulan. Betul. Jadi kita boleh faham secara mudahnya kalau contoh kalau kita bersifat kalau sifat kita merujuk pada individualistik lah. Betul. Kalau kita ada pemikiran individualism dan sifat individualistik, jadi bila contoh kita dapat gaji memang kita simpan seorang lah. Kita tak bagi kepada orang lah sebab kita bersifat untuk fikir kepada diri kita sendiri dulu. Baru kita dah ada, mungkin kita dah stabil macam tu, barulah kita mula untuk mencari. Tapi kita utamakan diri kita dulu lah. Betul lah, lebih kurang. Betul. Balance. Dia kena balance antara semua orang dapat piece of the cake kan. Dan semua orang akan rasa. Okey, terima kasih kepada kumpulan 4. Okey, pendapat yang baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada grup ke-5. Saya rasa komunis kot. Kan? Grup ke-5 ada? Sebab dalam ni dia tak bagi nama grup. Kapitalism dah. Sosialism dah. Hedonism dah. Ni materialism dengan komunism. Mana satulah yang dah sedia? Komunism ataupun materialism? Okay, kita pergi pada komunism dahulu. Okay, teruskan. Boleh nampak ke? Boleh, jelas. Sekejap.
Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kita dari kumpulan 2 akan Dia dah membentangkan... hilang. Ya? Dia dah gelap. Dah gelap? Tak nampak slide. Ni nampak. Ada. Okey. Kita dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang ideologi komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut ini berasal dari sebuah manifesto politik yang pertama kali terbit pada 21 Februari 1848 di London, Inggeris, ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Ideologi komunisme lahir sebagai lawan dari kapitalisme. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah tokoh utama yang memperkenalkan pemahaman ini. Tujuan utamanya komunisme adalah untuk menghapus hak-hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Sejarah lahirnya komunis. Ketika Marx mulai menyerukan model sosialismenya, keadaan di Eropah sedang terjadi eksploitasi kaum borjus kepada para buruh. Kaum borjus itu menunjuk pada sebuah kelas sosial dari golongan orang yang dicirikan mempunyai kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Marx merupakan seorang Yahudi yang dilahirkan di Trier, Jerman dengan wataknya yang sombong, keras kepala, memiliki kelebihan yang membuatnya menjadi berani. Beliau menjadi seorang revolusioner dengan gagasan dan gerakannya untuk melakukan perubahan berdasarkan sesuatu ideologi baru iaitu komunisme. Terusnya, saya serahkan kepada Norma Cita. Okey, seterusnya ciri-ciri komunisme. Dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi dikuasai oleh negara dan seluruhnya terpimpin dari pusat. Dalam bidang politik, komunisme menjalankan iklim ketertutupan. Pihak yang berkuasa adalah para pimpinan parti komunis. Di negara komunis hanya ada satu parti iaitu Parti Komunis. Dalam bidang sosial, manusia tidak dipandang sebagai individu tetapi sebagai masyarakat. Menjadikan setiap orang dianggap sama. Kerja keras dan usaha yang dijalankan individu tidak akan menjadikannya lebih unggul dari individu lain. Slide yang atas. Okey. Seterusnya, kebebasan terhambat sehingga hak-hak politik rakyat terkekang dan rakyat hanya sebagai objek negara. Dan mereka tidak mempercayai kepada Tuhan. Keberadaan Tuhan dianggap akan berpengaruh pada masyarakat. Okey, seterusnya, ciri-ciri sistem politik negara komunis. Yang pertama, mereka tiada ketentuan politik bagi rakyat. Kekuasaan terpusat pada negara. Menolak akan keyakinan atau keagamaan. Hukuman ditegak demi kepentingan negara. Pemerintahan dijalankan secara tertutup dan pelibatan rakyat dipaksakan. Seterusnya, kelemahan sistem politik negara komunis. Yang pertama, melambatkan pertumbuhan peribadi. Salah satu kemunduran komunisme adalah bahawa ia terlalu banyak mengawal kehidupan masyarakat. Oleh kerana ia adalah masyarakat yang tanpa kelas, setiap orang setaraf dalam status sosial dan tidak ada yang berada di atas yang lain. Ini juga boleh menjadikan keburukan kerana orang akan merasa mereka berada di hujung jalan kerana tidak ada ruang untuk memperbaiki diri. Yang kedua, mengarahkan manusia. Dalam masyarakat komunis, pemerintah mempunyai kuasa untuk menentukan dan menjalankan kehidupan manusia. Walaupun tujuannya adalah kesetaraan, hakikatnya ada sedikit atau tidak ada kebebasan pribadi untuk mengkritik pemerintah atau menuntut perubahan. Di samping itu, tidak ada kebebasan bersuara dan sesiapa yang menentang pemerintah boleh dikenakan hukuman. Dan terakhir, tiada kebebasan dalam kewangan. Kemunduran komunisme lain adalah hakikat bahawa ahli perniagaan tidak boleh berharap dapat menghasilkan lebih banyak wang daripada yang lain. Berbeza dengan ekonomi pasaran bebas. Ekonomi komunis yang diamalkan oleh kebanyakan negara komunis mengikat tangan ahli perniagaan dan akibatnya sukar untuk menjadi kaya di negara-negara ini. Seterusnya saya serahkan kepada Cynthia. Okey, yang seterusnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi komunis, iaitu yang pertama ialah pemilikan alat-alat produksi dikuasai oleh negara seperti mesin, pengkol dan sebagainya. Yang seterusnya dilakukan
mekanisme dalam bidang perindustrian di mana industri memiliki oleh seluruh negara secara kolektif. Pengusaha dan petani yang merdeka dipaksa untuk terikat sehingga mudah dikuasai oleh negara. Dan yang keempat adalah pihak swasta kehilangan hak untuk berproduksi sebab semua dikuasai oleh negara. Dan itu distribusi dan konsumsi juga diatur oleh negara. Dan yang terakhir adalah pembaruan sosial dilakukan dengan jalan kekerasan, revolusi dan berpolitikan dikuasai oleh minoritas. Next. Kelemahan sistem ekonomi komunis adalah komunisme berusaha untuk kepentingan rakyat, namun dilihat dari sisi lain, ia dilakukan dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Yang kedua, warga negara kehilangan kebebasan untuk memilih barang konsumsi kerana pemerintahan memberikan zakat kepada keperluan hidup. Yang ketiga, tiada kebebasan untuk memiliki pekerjaan yang diminati atau disukai. Dan keempat adalah ekonomi dan kontrol ekonomi bersifat kaku dan terpusat. Dan terdapat standarisasi terhadap status dan mod yang memiliki birokrasi yang ketat sehingga boros akan anggaran. Dan yang terakhir adalah upah yang diterima adalah sangat rendah. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Pak Izzah. Seterusnya ialah kesan-kesan komunisme dari segi sosial. Jadi kita tengok yang ciri sosial ni bagi komunisme ialah semua individu dianggap sebuah masyarakat. Jadi apa-apa kerja keras yang dilakukan tak akan membuatkan seorang tu nampak unggul. Jadi kat sini lahirnya masyarakat yang tidak bermoral dan beretika. Terusnya tertutup pemikiran daripada perkembangan dunia luar. Pemimpin masyarakat membuat keputusan peraturan dan rakyat dikehendaki mengikut tanpa pertikaian. Rakyat bekerja untuk kepentingan negara sahaja. Seterusnya, fahaman komunisme bercanggah dengan akidah Islam yang boleh membawa umat Islam ke arah kemunduran. Mereka mengingkari kewujudan Allah, perkara gaib serta hari kiamat. Seterusnya adalah kelebihan ideologi komunisme. Seluruh orang dianggap sama sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. Dan kerajaan lebih mudah untuk mengendalikan pengangguran, inflasi dan keburukan ekonomi sebab pemerintah yang ada kuasa penuh dengan segala urusan dan harta. So dia akan jadi, jaranglah terjadi krisis ekonomi. Okay. Seterusnya, ideologi komunisme dari sudut pandangan agama. Komunisme mempunyai pandangan bahawa agama adalah racun yang boleh mengungkung pemikiran rakyat. Apa yang diterima oleh Marx adalah hanya berdasarkan kemampuan fizikal yang ada pada manusia. Panca indera dan akal mereka tidak menerima hal gaib seperti Tuhan, syurga, neraka dan sebagainya. Pemikiran ini dalam beragama sangat terpeson dari akidah Islam. Mereka berpandukan logik akal sahaja apabila berbicara mengenai hal gaib. Ini menyebabkan ramai penduduk beragama tidak menyokong komunisme. Kerajaan komunis juga sering menindas mereka yang berpegang kepada agama. Ini contoh-contoh negara komunis iaitu China, Kuba, Korea Utara, Laos dan Vietnam. Seterusnya saya bagi pada Cynthia. Kesimpulannya adalah komunisme cuma sebuah ideologi yang mahu menuntut kesamarataan dan melawan penindasan kaum pemodal. Namun apabila mereka mendapat kuasa, mereka menggunakan kuasa tersebut untuk mengganas dan membunuh ramai orang seperti yang berlaku di China dan Soviet Union pada pertengahan abad ke-20. Pemikiran yang berdasarkan hawa nafsu itu kebiasaannya akan membawa kepada kesilapan dan kecelaruan. Umat Islam seharusnya berwaspada dengan pemikiran ini dan harus jelas bahawa kesamarataan itu tidak semestinya adil. Jadi, kita memerlukan keseimbangan antara kapitalisme dan komunisme agar dalam kita mengejar kekayaan dan individualisme, kita juga memberi keadilan kepada kaum pekerja yang membawa kekayaan tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi jelas kan dia punya tentang ideologi komunis.
Okey, ni macam dah kesimpulan untuk kapitalism, untuk liberalism, untuk individualism dan sebagainya lah. Kita macam masuk semua lah. Okey, jadi satu soalan. Adakah kamu setuju dengan apa tindakan setengah pihak yang mempromosikan fahaman komunisme di Malaysia? Mana boleh jawab? Tak ada masalah. Komunisme. Tak setuju. Okay. Why? Sebab negara Malaysia ni memang tak sinonim dengan ideologi komunisme. Sebab komunisme kan ideologi diorang bercanggah dengan agama Islam. Dan kalau dalam rukun negara pula, kita setiap rakyat Malaysia mesti percaya kepada Tuhan dan benda tu memang bercanggah dengan ideologi komunisme. So sebab itulah saya tak setuju dengan pihak yang cuba bawa ideologi tu dekat negara Malaysia. Okay, terima kasihlah. Okay. Jadi betul merupakan isu sensitif lah di Malaysia kan. Kalau tengok darurat tu pun komunis telah membunuh ramai lah. Okay, sampai selepas British undur daripada Malaysia. Lepas Jepun undur daripada Malaysia kan. Dia masuk apa? Komunis. Okay. Kemudian kita teruskan kepada kumpulan yang terakhir, iaitu materialism. Okay, terima kasih kepada kumpulan komunisme. Okay, boleh mula. Nampak dah tu. Selamat sejahtera semua, kami dari kumpulan 6 dan kumpulan kami akan membentangkan ideologi materialisme. Next. Teruskan. Kepercayaan materialisme merupakan sebahagian penyelewengan yang berlaku semenjak tamadun awal manusia yang mempercayai kewujudan hanya melalui unsur nyata dan realiti. Sejarah fahaman materialisme ini berasas dari Yunani. Perkataan Yunani material yang bermaksud benda yang berjirim dan berjisim. Mereka berpendapat hanya material atau benda sahaja yang wujud dan melifatkan tiada metafizik atau Tuhan yang mencipta segalanya di dunia ini. Materialisme adalah sifat manusia yang mementingkan pada material dan pemilikan benda-benda yang nyata. Dalam pandangan falsafah, materialisme ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanya berunsur material lalu pemikiran, jasa, pengetahuan alam dan sebagainya. Fahaman ini menolak kewujudan spiritual, metafizik dan unsur gaib. Next. Nampak berat tu laptop tu. Okay, teruskan. Tak dengar. Ke belum pernah lagi? Oh,
Suah Sin Yi. Saya tak dengar. Kalau kamu ada cakap, saya tak dengar. Ya, okay, mungkin ahli kumpulan lain boleh tolong untuk bentangkan. Gantikan Suah Sin. Halo, macam ini boleh tak? Boleh, jelas. Okay. So, seterusnya disambungkan dengan teori materialism. Antaranya termasuklah materialism mekanikal. Materialism mekanikal ialah teori tentang dunia merangkumi benda-benda material seperti batu. Batu itu yang akan bertembung antara satu sama lain. So, teori ini juga tidak menerima perkara bahawa benda-benda yang tidak material seperti fikiran, kerana ia tidak fizikal. Sebagai benda material atau benda-benda yang boleh gerak barulah sebagai material mekanikal. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Next. Kesan budaya materialism yang pertama adalah menyebabkan masyarakat terlalu obses dengan kebendawaan mewah. Hal ini kerana manusia yang bersifat materialism telah mempunyai pemikiran bahawa yang kaya disanjung dan yang miskin dihina. Pemikiran ini telah diserap dalam minda mereka secara istiqamah. Kedua, peningkatan kadar musrik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini disebabkan manusia yang bersifat materialism suka membanggakan diri dengan menunjukkan diri sendiri ialah seorang yang kaya dan membacakan wang pada benda-benda mewah. Yang ketiga, penurunan perasaan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Materialis sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan mengakibatkan berbagai emosi negatif seperti dengki, kesedihan, kemurungan, kegelisahan, rendah diri dan lain-lain. Akhir sekali, peningkatan kes penipuan dalam sosial media. Kes-kes ini sering berlaku dalam golongan materialism yang miskin. Hal ini demikian kerana walaupun mereka berpendapatan rendah ataupun mempunyai masalah kewangan, tetapi mereka tetap mempunyai hasrat yang tinggi tentang sesuatu benda yang dikehendaki. Sifat materialistik menjadikan seseorang tidak berasional dan tidak dapat membezakan sesuatu perkara sama ada benar atau palsu. Penipu-penipu telah mengambil kesempatan untuk membuat pelbagai iklan skam atas talian, maka secara langsung menyebabkan kes penipuan dalam masyarakat Malaysia meningkat. Pembentangan akan disambungkan oleh ahli kumpulan seterusnya. Rumusan keseluruhannya ialah remaja yang kurang diberi perhatian, mudah dipengaruhi oleh kepercayaan, materialisme. Oleh itu, memberi anak-anak perkara yang lebih baik dalam kehidupan tidak semestinya menjadikan mereka materialistik. Laman media sosial seperti Instagram dan Facebook misalnya dijadikan sebagai satu platform untuk berkongsi aktiviti dengan rakan-rakan maupun orang luar. Jadi ramai yang gemar menunjuk kemewahan hidup mereka di situ. Gaya hidup seperti ini menjadi ajang perlombaan untuk menunjukkan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin orang mengejar kesenangan dunianya, semakin jauh dengan kehidupan yang sederhana. Oleh itu, kita mestilah menjauhkan sikap materialisme dan berdisiplin diri sendiri untuk tidak menjadi seseorang yang boneka wang. Inilah pembentangan kami. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada grup yang terakhir. Okay, tentang materialism. Jadi satu je lah pandangan saya nak tanya, macam mana kamu punya mengikut yang apa kamu kajilah, macam mana tentang seruan lah, biar tak handsome tak apa janji kaya kan. Lepas tu satu lagi tentang Insta famous ataupun orang-orang dalam sosial media yang sering menunjuk kekayaan untuk mengumpul followers. Itu je lah yang tentang pandangan saya nak tanya. Lagi kaya, lagi banyaklah followers. Ya.
Boleh nampak soalan saya tu? Boleh nampak tak bulan terakhir tadi? Mana tengah budaya sekarang lah, budaya media sosial kan. Orang berkongsi dia punya gambar rumah, gambar duit, gambar bercuti dan tempat-tempat mewah. Lepas tu dengan seruan apa, dia kaya lah. Tak mengaji habis pun tak apa, contohlah. Mana tak perlu pada ijazah pun. Tak lepas SPM pun boleh kaya juga. Ya, macam mana pandangan grup terakhir tu tentang benda tu? Pandangan bahawa materialism. Pandangan daripada sudut kamu lah, kamu punya pandangan sendiri lah tentang isu seruan tadi. Lepas tu tentang isu tak mengaji pun tak apa. Kemudian tentang isu tunjuk-tunjuk kekayaan. Apa pandangan kamu lah? Saya rasa tak ada shortcut untuk cepat kaya. So kena berusaha untuk bekerja ke atau cari langkah yang betul untuk mendapatkan gaji. Dan sentiasa mengejar kebendaan pun tidak baik kerana hal ini akan memberikan kesan banyak yang tidak baik seperti menjejaskan hubungan dengan ahli keluarga ataupun muflis. Kalau sangat serius kemungkinan akan muflis. Banyak kesan negatif lah untuk sikap materialistik ini. Terima kasih. Itu kalau antara pendidikan, okey? Contohlah ada saudara terdekat kamu kan, dia kata saya tak nak sama mengaji dah, saya nak kerja. Saya tengok orang yang tak lepas SPM pun boleh berjaya, boleh kaya. Apa kamu nak jawab? Tapi saya ada tengok artikel, dia tulis tak ada SPM pun boleh kerja. Tapi dalam kawasan pekerjaan, dia akan tengok, kalau tak ada SPM, dia punya gaji akan stuck dekat situ. Dan kalau naik pangkat, dia pun akan bagi orang yang baru dari luar yang berpendidikan dengan lebih tinggi. Okay, itu kalau kerja dengan orang. Kalau dia buat sendiri? Sendiri pun kena pergi itu pameran ataupun itu ceramah dengan successful orang punya talk. Okey, kat mana pun pendidikan adalah perkara yang utama lah. Pendidikan kena tekankan bahawa pendidikan tu perkara yang utama. Biar kaya semacam mana pun, kalau tak kerti manage duit, tak kerti nak jaga diri sendiri, kalau tidak terdidik, maknanya kalau kaya macam mana pun orang tak respect lah. Dia akan buat perangai pelik-pelik. Dia akan membazirkan duit tu, buat video lah apalah, buat video tak senonoh apalah. Kemudian cara promosi produk pun dia tak, cara tak elok lah. Itu beza antara orang yang buat pendidikan, orang yang pendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, berniaga lah. Okay, dia ada beza. Okay, boleh Kong Ving boleh kalau nak tambah. Betul. Yang tadi dengar kan? Yang tadi kawan kita kongsikan pasal materialisme tadi, saya nak share sikit. Sebab saya ada yang kata di antara kena tunjuk untuk kekayaannya. Seperti dia tunjuk dalam Instagram ataupun social media yang lain. Pada saya rasa sebab orang sekarang trend dia macam dia nak enjoy untuk certain yang
shop yang hanya masa tertentu saja. Maksudnya dia nak macam mana? Dia pakai tweet dia untuk kesenangan pada masa yang pendek. Faham tak? Tapi dia tak kira untuk mindset dia tak pergi kepada yang jauh. Sebab kalau keseronokan yang sekejap ni banyak untuk shock lah. Orang akan rasa shock macam orang main game dia menang ataupun dia beli certain barang yang boleh tunjuk dia kaya. So dia rasa shock lah untuk cepat. Tapi untuk period yang ni, short term period saja. Untuk saya lah. Orang penting kan trend dia macam ni lah. Dia trend. Sebab sekarang dia punya social media diukur berdasarkan dia punya followers kan. Lagi banyak followers, lagi banyak apa dia boleh jana keuntungan macam YouTube ke apa kan, itu followers lah. Mana lagi orang cenderung untuk tengok siapa yang lagi kaya, dia akan follow lah. Dia tengok peluang bisnes ke, dia nak belajar bisnes kawan tu ke. Walaupun perangai pelik-pelik kan, kita boleh nampak lah orang tu tak senonoh pun, tapi dia kaya. Jadi ramai followers dia. Kadang dia buat promosi apa, dia buat promosi produk, dia buat produk-produk yang entah apa tapi masih lagi ada orang beli. Itu yang kita nak bezakan tu. Jangan lihat sekadar material semata-mata. Kena lihat dia punya akhlak, dia punya pendidikan sama barulah boleh kita jadikan dia betul-betul usahawan yang berjaya dari segi rohani dan juga material. Okey. Baik, perbincangan yang ada hasil, yang ada buah fikiran yang baik. Baik. Okey, selesai untuk pembentangan. Saya rasa habis semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kumpulan. Okey, saya rasa habis dah untuk 6 kumpulan ni. Jadi nanti saya akan edarkan kita punya lesson plan untuk next week. Untuk satu lagi dah. Okay, next week nanti kalau apa-apa nanti saya update. Kalau ada panel dah setuju untuk next week, nanti saya update. Jadi kita kena setting balik masa untuk TO, Teaching Observation, untuk next week. Okay, dan saya ingat balik okay, minggu ni kita bentang. Minggu depan kamu kena pergi webinar. Dan standby juga untuk TO, Teaching Observation, supaya kita lebih interaktif lah pada sesi TO nanti. Okay. Kemudian pada minggu selepas TO, kamu perlu bentangkan projek poster dengan video yang telah kamu hasilkan. Saya akan bagi markah terus ke situ. Okay. Sebelum kita bersurai, ada beberapa soalan? Tak ada, Doktor. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. Kehadiran boleh scan dekat e-learning. Saya letaklah e-learning, topik yang ke-7. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Okey, kita jumpa pada minggu TO nanti. Apa-apa saya akan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.